GMP adalah amalan pengilangan baik untuk memastikan kualiti dan keselamatan produk makanan. Namun, bagaimana pula dengan IMP dan pelaksanaannya? Semuanya dalam Eja Halal. Mencari halal dan lagi baik. Jadi apabila kita katakan lagi baik di sini, ia merujuk kepada tentang keselamatan dan kebersihan. Harus kita semua, pengilang-pengilang semua, menerapkan atau mengambil standard ini sebagai menaikkan mutu pengilangan mereka. Assalamualaikum. Kualiti dan keselamatan makanan adalah salah satu aspek yang perlu diberi perhatian bagi memenuhi konsep halalan thayyiban. GMP ataupun Good Manufacturing Practice adalah satu pengiktirafan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap penggiat industri. Namun, adakah pengguna sedar akan kepentingannya? Dan bagaimana pula dengan penggiat industri? Adakah mereka bersedia untuk memikul tanggungjawab mereka? Kupasannya selepas ini. Makanan dan minuman merupakan keperluan asas dalam kehidupan seharian manusia. Pengeluaran pelbagai produk, makanan dan minuman kini bukan sekadar memenuhi keperluan semata-mata, malah lebih kepada kehendak dan keinginan. Jadi, tidak hairanlah jika wujud pelbagai inovasi dan pembaharuan yang dilakukan terhadap makanan sehingga wujudnya klasifikasi makanan seperti makanan dan minuman ringan, makanan dan minuman segera, makanan tambahan dan banyak lagi. Halal memberi penekanan juga kepada aspek kebersihan dari segi konsep halalan thayyiban, ya, bersih lagi suci. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, dengan adanya persijilan GMP, dia membantu kepada komponen bersih. Ya, sebab itu pada masa sekarang pihak JAKIM sendiri dan juga pihak Jabatan Agama Islam Negeri biasanya memberi laluan yang mudah kepada industri makanan yang sudah mendapat persijilan GMP kerana keperluan bagi tujuan penjagaan kebersihan, bagi tujuan persijilan GMP dengan persijilan halal hampir sama. Penyiasatan Eja Halal berkenaan amalan pengilangan telah membawa kami ke Kuala Kangsar, Perak bagi melihat satu lagi amalan pengilangan yang telah diperkenalkan sejak tahun 2005. Islamic Manufacturing Practices atau IMP. Amalan pengilangan Islam yang diperkenalkan oleh pengasasnya, Ustaz Ahmad Tajuddin. Apa yang saya cuba lahirkan di sini adalah suatu persijilan yang berasaskan kaedah Islam yang mana rujukannya ialah daripada Quran dan juga hadis Nabi. Jadi apa yang telah diajar di dalam Islam itu, segi amaliyah, segi amalan tu, maka kita jadikan sebagai amalan dalam kalangan. Beliau yang juga pengarah urusan di bawah Sidratul Corporation yang berpusat di kawasan perindustrian Mill menghasilkan produk susu tepung pelbagai jenis. Bukan sahaja mengandungi khasiat semula jadi untuk tumbesaran, malah ia turut dicampur dengan beberapa jenis makanan sunnah Nabi seperti kismis dan kurma. Kami memberi tumpuan atau penekanan kepada makanan-makanan sunnah yang kita jelas disebut dalam Al-Quran. Terlalu banyak makanan-makanan sunnah yang perlu kita ambil. Maknanya bila dah disebut dalam Al-Quran itu maknanya Allah perintah kita makan. Jadi kita perlu makan kerana itu dah dijamin kebaikannya, insya-Allah. Mementingkan konsep halalan thayyiban, prosedur IMP ini diwujudkan bagi menghasilkan produk yang bukan sahaja suci dari segi fizikalnya, namun dari sudut rohaniahnya. Jadi kami dah membuat kajian ini dan kita lihat 50% daripada pembentukan anak-anak kita melalui makanan. Jadi kita lihat sekarang terlalu banyak makanan-makanan yang syubhah dalam pasaran. Jadi kami merasa ini satu tanggungjawab kami untuk menyelamatkan akidah anak-anak kita ini. So dengan memberi makanan-makanan halal lagi baik tadi ini, dengan mudah-mudahan akan melahirkan satu generasi yang berakhlak mulia. Tidak terhad kepada makanan maupun minuman, produk farmaceutical juga turut dihasilkan dengan kebanyakannya menggunakan sumber semula jadi yang baik untuk kesihatan manusia.
Amalan Islam yang cuba diketengahkan dalam IMP ternyata satu amalan yang digalakkan dalam Islam. Teruskan bersama Eja Halal untuk laporan seterusnya. Berikut adalah produk halal minggu ini. Jika sebelum ini, mungkin kita lebih mengenali apa itu JMP, iaitu amalan penghilangan baik. Namun, mungkin IMP asing bagi kita. IMP adalah Islamic Manufacturing Practice, iaitu salah satu standard halalan thayyiban yang ditubuhkan sejak tahun 2005. Dan dalam IMP, 4 perkara utama diberi penekanan, iaitu pengusaha, kawasan penghilangan, bahan mentah yang digunakan, serta pekerja kilang tersebut. Walaupun mengamalkan amalan penghilangan Islam, namun keperluan amalan penghilangan baik yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia atau GMP turut dilaksanakan. Mereka turut dikunjungi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bagi memenuhi prosedur audit yang telah ditetapkan. Dari segi keselamatan, apa prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kata JKKP umpamanya. Jadi dia datang sini, dia design untuk kita pula, dia bantu kita pula macam mana nak menyediakan, mungkin ada kelemahan-kelemahan tu. Jadi kita sentiasa meningkatkan dari segi keselamatan sebab dia melibatkan pekerja. Jadi mungkin kegunaan mesin, mengenal pasti jadi bahaya mesin, semua dia ajar. Jadi kita sentiasa mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Kalau dibandingkan dengan GMP, dengan saya rasa tak ada banyak perbezaan dari segi fizikalnya kan. Cuma yang saya sebut yang membezakan tu dari segi penambahan amalan, dari segi IMP itu adalah dari segi Islamik kerohanian tu. Itu ya. Pemprosesan makanan melalui prinsip IMP ditambah baik lagi dengan adanya amalan-amalan berasaskan doa, selawat serta etika-etika yang digariskan dalam Islam. Seawal pagi, para pekerja disarankan untuk mengamalkan bacaan Asmaul Husna dan selawat syifa sebelum memulakan pekerjaan, dan amalan ini mempunyai tujuannya yang tersendiri. Kami juga akan mulakan dengan doa-doa yang kami dah susun seperti doa syifa. Kita ada sifat 20 dan seterusnya dengan doa duha. Dalam pada itu juga kami juga menganjurkan ataupun memberi penekanan kepada pekerja-pekerja supaya mengerjakan solat duha. Jadi kita di CDIMP kami memberi waktu ataupun menggalakkan pekerja kita mengamalkan syariat Islam tadi. Perniagaan ini berkembang dengan lebih luas, bukan sekadar bermatlamatkan keuntungan semata-mata, malah lebih kepada tanggungjawab sosial bagi menghasilkan makanan yang suci dan bersih untuk umat Islam khususnya. Sidratul Corporation mendapat kepercayaan lebih dari 100 syarikat nebatan bagi mengguna pakai amalan ini bagi setiap pengeluaran produk mereka agar mendapat keberkatan dengan syarat produk tersebut telah disahkan halal oleh pihak JAKIM. Bagi Sekretariat Komuniti IMP, mereka berpendapat bahawa makanan yang diperlukan oleh tubuh badan manusia perlu dipastikan kesucian fizikal dan rohaninya kerana ia menjadi darah daging serta boleh mempengaruhi akhlak serta tingkah laku kita. Proses penghilangan IMP terbahagi kepada 3, iaitu pengusaha, situasi kilang dan bahan mentah, dan pekerja. Setiap bahan mentah bagi produk makanan menggunakan bahan berkualiti lagi baik dan mempunyai sukatan yang sesuai dengan formula tertentu setelah ujian serta testimoni dijalankan. Apa yang pasti, bahan yang digunakan itu selamat, berkualiti dan wajib mendapat sijil pengesahan halal dari pihak JAKIM. Bagi setiap pekerjanya pula, mereka diwajibkan untuk berada di dalam keadaan berwuduk semasa pemprosesan serta pembungkusan dijalankan. Dan sepanjang pekerjaan itu, pekerja ni memang dikehendaki mematuhi syariat dia. Salah satunya sentiasa dalam keadaan berwuduk. Kerana berwuduk ni penting sebab dalam Islam, sebab berwuduk ni mendatangkan rahmat.
Bila kita dalam wuduk buat kerja, dari segi spiritualnya, cahaya wuduk tu akan melempah masuk ke dalam makanan-makanan. So menambahkan keberkatan orang yang makan produk-produk yang dihasilkan oleh pekerja ni. Semoga daging yang tumbuh di dalam badan kita bersumberkan dari yang halal, suci lagi berkat, seterusnya dapat membentuk ummah yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Berikut adalah produk halal minggu ini. Sekian saja paparan kami kali ini. Semoga apa yang dipaparkan kepada anda dapat memberi informasi yang berguna kepada anda sebagai pengguna untuk memilih barangan yang halal. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, komen ataupun pandangan, layari Facebook kami. Dan sebelum berpisah, sama-sama kita saksikan serutan untuk episod minggu hadapan.